Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, setiap hari Sabtu kita ketemu dalam slot Kecek Kira yang mana kita akan membincangkan topik-topik menarik sekitar Kelantan, berputar topik-topik yang berkait dengan rakyat kita, rakyat negeri Kelantan. Dan macam mana tuan-tuan dan puan-puan tengok poster yang kita dah siar beberapa hari yang lepas, kita nak kecek pasal topik menarik minggu ni. Topik yang mana boleh kata setuk angin belaka kena ke rakyat kita. Terutamanya di sekitar bandar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab topik kita minggu ni kita akan kecek pasal air. Dengan tajuknya Air Kelantan Penat Lelah KJL. Satu benda yang mana boleh kata setiap orang kena. Ada hok ngepek air warna teh lah, ada air karak, tak ada air langsung pun ada. Hari ni kita kecek pasal topik ni yang mana kita bawakan orang yang sepatutnya menjawab. Sekala kita duduk serai YB dan sebagainya, hari ni kita bawa orang yang sepatutnya jawab pasal isu air di Kelantan. Bersama dengan kita hari ni, kita bawakan khas kepada penonton Kelantan TV dan juga TV Kelantan. Pengurus besar Air Kelantan Sdn Bhd merupakan anak syarikat. Anak syarikat kepada Perbadanan Menteri Besar Kelantan yang berbahagia Datuk IR Insirnya Dr. Azuhan bin Mohamed. Betul. Kita bawakan kepada anda penonton Kelantan TV dan juga TV Kelantan hari ni buah besar AKSB nak jawab terus ni. Tak serah. Bagi clear terus kepada anda semua penonton. Cuma saya nak minta sikit dah. Kongsikan video ni, share, like hot penting sekali, like dan kongsikan kepada penonton-penonton sains-sains sobat, ahli keluarga kita lain supaya boleh dengar cerita sebenar AKSB ataupun Air Kelantan. Okey Datuk. Apa nak start dah ni? Okey. Air Kelantan ni kita tahu tak ada kesudahan. Bila time kemarau geger. Bila time cuti sekolah geger. Bila time raya pun geger juga. Geger tu bukan setakat geger biasa. Dia mari sekali dengan package macam-macam. Hok molek tu molek wallahualam lah. Hok tak berapa molek pun ada juga. Okey, nak tanya straight forward kepada Datuk ni. Gapo sebenarnya masalah air di Kelantan? Adakah kerana paip terlalu lama ataupun masalah sebenar kita duit? Gapo masalah sebenar? Straight forward. Kita tanya tu Datuk. Terima kasih Saudara Farid. Assalamualaikum dan terima kasih kerana bagi saya peluang lah untuk bercerita benda sebenar tak? Kecek kira kan? Ya, kecek kira ni. Okey. Saya memang betul lah apa yang Farid kata tu. Okey. Memang duit tak cukup. Okey. Bila duit tak cukup, macam-macam lah berlaku kan. Macam kita juga lah, bila duit tak cukup apa jadi pada kita. Okey. Bila duit tak cukup, macam ni berlaku. Sebenarnya kita punya aset air kita ni, dah berusia, dah lama. Okey. Jadi dah sampai tempohnya kita kena ganti baru. Okey. Waktu tu lah. Okey. Waktu segi kita punya kecakapan air tak. Ni kita bekal katakan 100 juta liter sehari. Okey. 50 dah sampai kepada pengguna. 50 lagi 150 je siapa? sampai yang 50 pati lah. Tengah jalan. Ilah tu maksudnya bocor. Pipe bocor dan sebagainya. Gitulah. Okey, sebelum Datuk gitu lagi, pasal pipe lama tu. Pipe lama tu maksudnya tak tukar, tak rajin tukar. Tak tukar betul. Dalam tempoh? Dalam masa umur 35 tahun, 40 tahun. Dan sepatutnya dia berapa tahun? Pasal pipe tu, pipe jenis asbestos cement ni pipe tak tahan. Okey. Jadi pipe long ni, pipe baru, jenis baru ni boleh tahan 50 tahun. Okay. Jadi kita berasa ke zaman dulu kan. Jadi pipe zaman dulu sepatutnya kena tukar dah. Jadi pipe tu lebih kurang, kita ada pipe di Kelantan lebih daripada 8,000 kilometer. 8,000 kilometer. Jadi pipe jenis yang jenis tak kuat ni, kita ada lebih kurang 4,000 kilometer. Okey. Jadi separuh. Jadi kita nak tukar pipe ni lah insyaAllah. Okay. Dan pada masa yang sama kita kena kontrol betul lah. Kita tengok supaya segala yang bocor tu kita dapat repair cepat. Jadi kita dapat repair cepat je. Bila dapat repair cepat dia tak ada masalah lah air lah ni. InsyaAllah. Maknanya hok komplain bermasalah dan sebagainya, salah satu puncanya adalah sebab pipe bocor. Pipe bocor. Bila pipe bocor ni, Okey. air yang kita keluar tu dah hilang dah. Ya. Tapi bila kita kena macam apa ni, ayam dengan telur mana dulu. Ya, kalau kita nak tambah logi, betul hilang kot separuh pula. Jadi benda gitulah.
Jadi gini, sebenarnya kalau kita tengok betul, isu yang dibangkitkan oleh orang ramai ni lah. Ya. Ada 3 isu lah, 3 isu utama. Yang pertamanya, air tak ada. Okey. Bila air tak ada tu, air tak cukup lah kan. Kenapa air tak cukup? Pasal kita punya logi memang terhad. Memang terhad logi kita, memang tengah bina logi baru. Tak siap lagi lah. Ya. Okay. Yang keduanya, air tak ada kualiti. Benda macam Faris sebut dia, karak kau, hitam kau kata. Okey. Proses kita pun masih juga tak cukup. Jadi bila logi tak cukup, kita logi itu bekerja keras. Melebihi daripada sepatutnya. Ya. Jadi kualiti air keluar tu kan. Air keluar tu memang tak mencapai kualiti yang sepatutnya lah. Maknanya daripada 100, dia tubik 50, dia press lagi. Kita kena kalau ada relay 50 tu, 100 tu kita press 125. Maksud tu banyak lah. jadi kurang kualiti lah. Lepas tu pula bila kuasa-kuasa hujung dia dah tak cukup, kuasa-kuasa hujung tu tak nak tekan air lah. Tak sampai air tu, rumah dia tu. Tapi insya-Allah jangan rusi kita cuba mempercepatkan untuk pulihkan AKSB lah. Ya. Okey, berbalik kepada isu, ada saya tengok ada statement lah sebelum ni kata masalah air di Kelantan akan selesai. Ada dua fatwa. Dia kata dua fatwa situ. Dalam tempoh dengan dalam masa 30 tahun. Okey. Hak mana hak sebenarnya? Gayak tanya ni. Dia sebenarnya keliru kat situ. Okey. Apa yang saya faham benda ni berlaku masa yang Berhormat Menteri Kasar mari buat jumpa MB tahun lepas kan. Jadi bicara situ kata silap saya apa yang YB Menteri cerita, sekiranya segala projek dia rancang dia siap, 30 tahun tak masalah air di Kelantan. 30 tahun tak masalah. Bukan siap masa 30 tahun. Bila projek semua siap, 30 tahun tak ada masalah di air di Kelantan. Begitulah. Saya faham. Benda pun dikeluarkan oleh, diperbetulkan oleh pihak Kasar lah. Patut nak tanya Datuk sendiri, adakah benda tu boleh direalisasikan? Ya, mengikut perancangan kita di AKSB lah ni, kita cuba pulih pada peringkat awal. Kita akan pulih di peringkat awal ni, kita dapat kesan terbaik dalam masa tahun 2023 ataupun 2024. Kita akan dapat kelebihan tu. InsyaAllah kita dapat kesan. Okey, berbalik kepada kita kata tukar paip tadilah, tempoh lama mana tu boleh selesai? Kita kata 4,000 km lah. Ya. So perancangan kita cuba tukar dalam masa 9 tahun ni lah. 9 tahun. 20-30 tu kita jangka siap semua. 20-30. Siap semua tukar paip 4,000 km ni. Tapi dia punya bajet, tak tahu bajet berapa. Safari. 1.7 bilion. saya 1.7 bilion. 1,700 juta. Jadi kalau nak harapkan AKSB nak pinjam duit untuk buat benda ni, memang tak mampu lah. Pasal nak bayar balik kepada dana yang bagi pinjam kat kita lah. Sama ada PAB ke apa ni, bank biasa. Sebelum ni kita ada memorandum persefahaman dengan Khadijah Persekutuan dan sebagainya tu, adakah benda tu untuk menggantikan 1.9 bilion ni, 1 bilion ni? Dia masa kita pindah daripada rejim apa ni, AKSB masuk rejim apa ni, rejim Kawasan Span ni, bila kita serah apa ni, aset dibangunkan oleh PAB, sepatutnya PAB bantu kita lah. Tapi PAB bila bantu kita pun dia tengok upaya kita untuk bayar ke dia. Dia kalau kita untuk paip 1.7 bilion ni, saya pasti PAB fikir banyak kali kan dia pinjam. Pasal memang tak boleh bayar punya. Tak boleh bayar punya lah. Jadi apa yang kita cubakan dapat kalau boleh, Khadijah Persekutuan bantu kita dengan grant lah. Dia bagi grant untuk tukar paip ni, bagi grant. Yang lain-lain macam buat logi, sistem proses sebagainya tu kita gunakan pinjaman PAB lah. Okey Datuk, berbalik kepada isu orang buat aduan dan sebagainya tadi. Kita sebut ialah dalam Facebook, of course banyak saya sendiri pun tengok banyak orang komen air tak ada air. Dia sekali dengan package nyupuh. Saya rasa mentaliti orang KSB ni tahap maksima. Dia tahu orang kata ke apa semua pun sekali pun. Okey, berbalik kepada aduan yang terima di Facebook, di WhatsApp dan telefon aduan dan sebagainya.
Berapa masa? Berapa lama masa diambil untuk menyelesaikan satu-satu kes aduan tu? Okey. Datuk? SOP lah kita kata SOP. Kalau ikut SOP tu, sepatutnya bila kita tengok aduan tu kan, Okey. dalam masa saya kita kena respon kepada aduan tu. Okey. Kita pergi tengok tempat tu apa masalah sebenarnya. Okey. Lepas tu bila kita balik, kita hantar kepada jabatan yang berkenaan lah. Okey. Untuk atasi aduan tu. Okey. So, masa 3 hari kena selesai dah aduan tu. Okey. Gitulah. Dan kalau orang komplain ni masalahnya, saya rasa dia komplain ni, minta maaf lah kan. Ya. Mungkin dia komplain ni ke silap tepat. Silap tepat. Jadi, bila dia komplain tu, kawan tu pula bukan bidang dia, dia tak cerita ke orang lain. Dia silap tepat. Okey. Jadi sebenarnya dia orang komplain tu ni, bila komplain kita orang tak balas kan. Dia komplain direct kepada MB, TMB, ESCO. Bila sampai situ memang cepat lah. Ya. Memang cepat. Jadi, bila komplain tu biar betul. Apa ni saluran dia lah. Mana saluran yang betul? Facebook? Apa ni kalau Facebook AKSB boleh lah. Okey. Tapi kalau dia tak biasanya berlaku tengok telefon. Telefon pejabat kan. Pejabat dia mungkin orang akak tu orang lain. Nanti lepas tu saya ada pesan kepada staf AKSB ni, sekiranya awak terima telefon tunggulah aja betul dan sampaikan maklumat tu kepada pihak yang berkenaan lah. Jangan kata jawab kosa-kosa. Cumanya ingatan kepada penonton-penonton Kelantan TV lah ni, orang Kelantan terutamanya, kadang-kadang ada juga hok je viral tu bukan orang Kelantan pun. Betul. Bukan kes luar apa dia. Air luar dia viral kat Kelantan. Banyak juga air daripada alik mana tu. Okey, kepada penonton-penonton Kelantan TV, ingat, aduan buat kepada AKSB, bukan kepada YB, bukan kepada Wakil Rakyat. Kepada AKSB, boleh pergi kepada Facebook. Betul. Boleh dapatkan nombor telefon yang berkenaan untuk buat aduan kepada pihak AKSB. Okey Datuk, kita nak break sebentar. Okey, baik. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak break sebentar, slow enjoy dulu sebentar. Slow enjoy dulu sebentar. Jangan lupa untuk kongsikan kepada penonton-penonton rakan-rakan kita yang lain. Kita tengah live sekarang. Topik kita hari ini iaitu Air Kelantan, KJL, Penak Lelah KJL. Air Kelantan, Penak Lelah KJL. Kita jumpa mentagih lepas pada break ni dah. Assalamualaikum. Temu lagi dalam slot Kecek Kira. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk hari ni tajuk panas sebenarnya, terutamanya kepada orang Kelantan kita. Air Kelantan, Penak Lelah KJL ataupun Penak Lelah AKSB lah. Dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan air di negeri Kelantan. Dan bersama dengan kita hari ni, kita bawa General Manager, pengurus besar yang amat berbahagia, Datuk Insinyur Dr. Azuhan bin Mohamed, selaku pengurus besar lah AKSB. Okey, kita sambung kita punya Kecek Kira, Datuk. Okey, isu air di negeri Kelantan ni kita tahu perlunya macam Datuk kata tadi, perlunya dana yang besar untuk membantu kita untuk tukar, tambah baik dan sebagainya aspek utilities air ni di Kelantan. Macam mana dengan kerjasama daripada pihak persekutuan tu sendiri? Kalau dulu kita kata kalau dulu suku kira. Lah ni saing-saing kita dah. Saing-saing kita. Menteri sendiri pun kita kata sama-sama dengan kerajaan negeri Kelantan dah. Okey. Dari segi kerjasama pihak persekutuan lah ni. So kerjasama dulu ni memang amat erat lah. Ya. Kalau kita tengok macam mana apa ni Kementerian Alam Sekitar dan Air tu nak bantu air, perkhidmatan air di Kelantan ni. Ya. Sehingga dia tubuh apa ni office PAN di Kelantan. Baru tubuh tahun ni. Span punya office. Office Cawangan Kelantan. Okey. Biasanya kita rasa Cawangan di Terengganu. Oh ya. Bukan yang untuk wilayah timur ni. Bahar Terengganu dengan Kelantan. Okey. So untuk memastikan apa ni jalan molek projek air di Kelantan ni, apa ni yang Perdana Menteri tubuhkan SPAN pejabat di Maknanya Kelantan. pejabat SPAN tu dia berdasarkan wilayah sebenarnya. Wilayah, Baru rasmi ditunjuk gitu. Dia sebelum ni di wilayah. Ya, yalah. Wilayah. Sepatutnya setiap wilayah tu ada satu. Wilayah tiga negeri lah wilayah. Ya, wilayah timur. Faham. Okey. Cumanya khusus untuk Kelantan dia buka satu. Buka satu. Untuk bantu supaya jalan molek apa ni projek-projek di Kelantan lah. So ditunjuk lah.
Jadi di situ kita lihat pun apa ni YB Menteri sendiri pun dah macam jadi GMI Kelantan lah. Tunggu sama. Ya, ya. Orang komuni dia pun ambil apa ni cakna sangat lah. Macam dia panggil apa ni panggil. Allahu akbar. Gomo jugalah dia. Nak bantu Kelantan ni. Gitu. Jadi sebenarnya bantuan daripada kajian pusat tu insya-Allah lah saya difahamkan apa ni saya fahamkan bukan setakat menteri saja. Yang amat Perdana Menteri sendiri pun mengharapkan kita dapat pulihkan perkhidmatan air ni Kelantan lah. So kita tengoklah kalau macam Malaysia kedua belah ni banyak mana duit mari. Banyak mana peruntukan mari untuk bantu Kelantan lah. Gitulah. Dan kita tengok sebenarnya ialah isu apa buat aduan kepada YB Menteri pun of course lah banyak. Dia turun sendiri. Even siapa peringkat KS Ketua Setiausaha Kementerian pun turun juga. Betul. Untuk tengok sendiri situasi air di Kelantan. Dan benda ni bagi saya lah sebagai rakyat Kelantan satu benda yang positif sebenarnya. Cumanya tempoh masa itulah sebenarnya untuk selesaikan isu ni. Okey, berbalik kepada gerak kerja, antaranya saya pernah turun ke Padang untuk tengok sendiri proses tukar pahit. Saya pernah turun, kita pernah buat laporan di Tapok sebenarnya berkaitan dengan proses untuk tukar pahit. Dan kata penat lah. Memang saya berjaga tu sampai pukul 1 pagi. Kita nak tengok proses tu kan. Tetapi yalah kita balik tu sebab ngantuk dah. Tetapi warga kerja AKSB ni terus juga buat juga wallahualam sampai pukul berapa. Cumanya orang tak tahu. Betul. Okey, orang tak tahu. Mungkin Datuk boleh sebut sikit pasal benda ni. Okey. Dia pasal apa ni macam tadi kata yang 4,000 km pipe yang perlu ditukar tu. Itu adalah sebahagian daripada projek yang 4,000 km tu lah. Okay. So sekarang ni benda tu banyak berlaku di Bandar Kota Baru. Ya. So Bandar Kota Baru ni oleh kerana dia padat dengan pengguna jalan raya. Dan banyak ke pipe kita ni sama ada di tepi jalan, kadang-kadang ada di tengah jalan. Ya, betul. Jadi benda tu kena buat kerja malam lah. Kalau kita buat kerja sehari mengganggu lalu lintas kan. Okay. Jadi macam itulah. Jadi saya tengok saya pun syukurlah tengok komitmen daripada pegawai KSB ni sanggup turun tengok mengawasi kerja-kerja yang dibuat oleh kontraktor dah walaupun larut malam. Pasal biasanya tengok kerja ni mula pukul 10 atau pukul 11 sampai sebelum subuh. Kontraktor kena buat sebelah malam kan. Yang itu. Pasal lagi orang kerja larut malam ni orang ngata air. Ngata air rumah tak cukup air kan. Bila laporan timur kita gata tangki tu dah. Okey, itu pun soal lagi lah. Itu pun saya apa ni syukurlah dengan komitmen yang tunjukkan oleh warga kerja KSB ni. So saya harap orang ramai kena faham lah. Pasal hak komplain terhadap air ni nampak ramai kan. Sebenarnya hak syukur ada air tu lagi ramai. Tapi macam tu tak tunjuk. Tak tunjuk. Betul. Dia ialah okey ni nampak hak dia. Okey, berbalik kepada logi dan sebagainya tadi Datuk. Dalam proses ni ada tak logi yang akan dibina untuk support tekanan air dan sebagainya? So dalam apa ni untuk tahun 2021 ni kita ada 2 logi utama akan siap lah. 2 logi utama. Akan siap. Satu tu di siap dalam operasi. Satu di Kuala Kerai. Di Tualan 2 dengan 20 juta liter sehari. Dan yang satu lagi di Kampung Teluk lah. Logi Kampung Teluk yang akan siap mungkin dalam bulan 4 bulan 5 ni lah. Iaitu 30 juta liter sehari. Bila logi Kampung Teluk ni siap, air tu dia akan dapat bantu logi Cica. Jadi hok mana-mana hok Cica atas ke sebelah Kota Baru ni, logi Kampung Teluk boleh hantar lah. Dia impact kepada logi baru ni kan Datuk? Jadi impactnya akan mengurangkan aduan air lah. Maksudnya logi Cica tu dapat hantar banyak kebacok lah. Banyak hantar ke banyak kebacok, betul Kampung Teluk ni banyak hantar ke kawasan industri. Dia boleh mengatasi isu tekanan ke atau apa? Dua sekali ya. Isu tekanan dengan juga isu kuantiti. Okey. Jadi logi Kampung Teluk dah lewat 2 tahun lah. Itu jadi masalah keteguk ni. Sepatutnya siap tahun 2019. Bulan April, bulan 4 tahun 2019 kan. Siap dalam bulan 4, bulan 5 tahun 2021. Ni logi utama. Logi yang panggil logi mini tu? Logi mini dua akan siap tahun ni. Iaitu satu di Teluk Mesira. Dan satu lagi di Keterangan lah. Jadi bila Teluk Mesira siap tu
Tok Jemban dan kawasan Teluk Besar tu satunya kurang lah. Okey. Okay. Lepas tu bila Logitech buat tu insya-Allah kualiti air di kawasan Tengah tu akan meningkat bagus. Sangat-sangat panggil tungkus lumus. Tungkus lumus untuk menyelesaikan bukan aduan tetapi menyelesaikan masalah isu air di Kelantan. Tapi kalau kita tengok macam loji mini ni peruntukan pada kerajaan negeri tu. Oh ya. Kerajaan negeri bantu kita jugalah. Satu loji anggaran berapa? Satu loji anggaran antara 4 hingga 7 juta macam tu. Loji mini ni. Itulah. Jadi kerajaan negeri bagi 30 juta untuk kita itu hari. Ya, ya. Dan kita kita akan bina 5 loji mini. Dan kita pulihkan sistem proses di dua buah loji lah. Di Perua dan Pekanbaru. Pada masa yang sama juga dia bagi 10 juta kepada Jabatan Sumber Negeri Kelantan untuk pulihkan perkhidmatan KSB juga lah. Termasuklah yang sosial lori kontrak tu. Lori kontrak yang tak estetik kan. Itu cuma duit 10 juta tu. Okey, banyak juga sebenarnya kerajaan negeri cuba untuk support dalam kekurangan kerajaan negeri kita. Okey, yang terakhirnya Datuk, pesanan ataupun harapan Datuk kepada semua pengguna air di AKSB. Harapan saya pada pengguna ni, mana orang tak ada air tu lapor direct kepada saya lah. Tolong jangan lapor kepada menteri atau esko tu menteri besar, minta maaf, kesian dia. Kesian dia. Lepas tu selagi tengok mana terima bil tu tolong bayar awal. Lah ni bil ni lebih kurang 4 bulan lah ni lewat. Ya. Tanya COVID pula. Ada COVID. Masa kalau bil bulan 1 ni bulan 5 boleh bayar. Sepatutnya bila tengok bil bulan 1 tu sebelum bil bulan 2 keluar dah bayar dah. Saya dapat mengingatkan kita lah. Dia implikasi bayar bil kepada gerak kerja? Ada apa kan? Bila lewat bayar bil tu kita implikasinya kita punya kewangan terhad lah untuk buat kerja-kerja sepatutnya kita boleh tingkatkan perkhidmatan AKSB lah. Okay. Yang selagi tu bila tengok bocor lah. Bila tengok bocor setiap pelanggan kena lapor lah walaupun bukan kawasan rumah pelanggan lah. Jumpa tengah jalan kena lapor pada KSB. Pasal bocor ni mesti maaf lah kan. Kita nampak sikit tapi dia punya oleh kerana bocor tu lama banyak air hilang lah. Dan bila air hilang macam tu yang tekanan air sampai ke rumah kita tak naik tu. Kan? Lepas tu soal lagi tu kalau pelanggan-pelanggan KSB ni tahu orang curi air tu lapor jugalah. Kena ambil cakna ni. Pasal bukan takut apa, takut dia dosa. Dia dosa. Lepas tu bila mana kena potong biaya tu kena bayar biaya tu. Pasal macam saya pengalaman saya sendiri kan, minta maaf lah pengalaman saya cerita kat sini. Pengalaman saya sendiri rumah tua saya nak ambil perkhidmatan KSB lah. Bila cek rupanya dia kena potong dulu dan lebih kurang 800 tak bayar. Lepas tu atas nama tua saya. Orang lelaki dia dah meninggal dah. Kata dosa ni. Lepas tu cepat kita bayar. Dia macam tu lah. Kita tak sedar selagi bil telefon betul bayar juga. Kita dah potong bil telefon. Kalau ada tu akan kena bayar juga lah. Biar bil sebagainya. Lepas tu selagi tu saya ni ingat kena jimat guna air lah. Walaupun kita kata kita bayar tapi kena tolong jimat guna air. Pasal itu memang ajaran Islam lah. Walaupun kita duduk sungai pun kita kena jimat guna air. Itu ajaran Islam jelas. Tok Guru dia cerita sama benda ni. Arwah Tok Guru dulu. Pasal jimat guna air ni. Lepas tu yang last kali saya rasa jangan curi air lah. Banyak kau kita potong balik tu dia tak sambung kan. Bila tak sambung kita jaga dia ada benda lain lah. Sepatutnya bila kita potong tu minta sambung balik lah kan. Jangan tak sambung ya. Jadi bila tak sambung tu rasa macam ada kikir tak sepatutnya. Ada tak kena. Tak kena. Ya betul. Gitu. Okey, tu dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa untuk bayar bil. Walaupun sedikit. Bayar bil. Saya ramah. Ya. Sekurang-kurangnya dapat membantu gerak kerja AKSB untuk bagi khidmat yang terbaik juga kepada pengguna-pengguna air seluruh negeri Kelantan. Bukan setakat kita dan juga, tetapi kepada orang lain juga. Dan mustahaknya adalah aduan make sure biar tepat kepada AKSB bukan kepada YB dan bukan juga untuk diviralkan secara meluas seluruh Malaysia. Buat report terus kepada nombor aduan AKSB ataupun boleh mesej kepada Facebook AKSB sendiri.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada di penghujung rancangan Kecek Kira kita. Saya ucapkan terima kasihlah kepada yang berbahagia Datuk Insinyur Dr. Azuhan Mohamed, Pengurus Besar Kelantan Sdn Bhd, di atas kesudian untuk bersama dengan seluruh rakyat Kelantan hari ini untuk Kecek Kira pasal topik kita hari ini. Air Kelantan penat lelah kerajaan, penat lelah AKSB untuk menyampaikan yang terbaik untuk rakyat Kelantan. Akhir kata, terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada rakan-rakan kita lain di Facebook. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut kata negeri Kelantan, tanah serendah setebun bunga, tepak molek serta comel, sudah terkenal serata dunia. Tepak molek serta comel, sudah terkenal serata dunia. Membeli bela gedung terhebat barang yang murah, wakah cek ye pasar Siti Khadijah, aneka bayar pilih yang mudah. Wakah cek ye pasar Siti Khadijah, aneka bayar pilih yang mudah. Saban tahun Pak. Kami mempunyai lauk yang jarang ada di tempat lain, seperti rendang daging dan juga ayam goreng tepung yang lazat.